Ketika yang berhormat Saudara Guan Eng membentangkan bajet 2020 pada 11 hari bulan Oktober 2019, pembentangan bajet biasanya dia ada dua komponen besar yang rakyat perhatikan. Yang pertama adalah revenue, source of revenue, punca pendapatan. Yang kedua adalah perbelanjaan, iaitu operasi, emolument dan juga pembangunan. Pada ketika kerajaan membentangkan bajet 2020, misalnya anggaran pendapatan daripada sumber minyak adalah berasaskan kepada harga minyak $62 per barrel. Dan kalau kita tengok di situ saja, sekarang ini harga minyak bermain sekitar $30 per barrel. Itu dah merupakan separuh daripada anggaran pendapatan kerajaan daripada sumber minyak baru. Situ Baik. Kemudian of course kita ada anggaran kutipan cukai. Cukai korporat pada 24%, cukai-cukai lain misalnya Pada ketika sekarang, pada kita tengok sekarang dengan harga minyak yang cuma bermain atau berlegar $30 per barrel, itu akan menyaksikan penyusutan pendapatan kerajaan dengan begitu besar sekali. Itu begitu besar sekali. Mungkin anggaran sekitar 10 bilion punya kehilangan hasil kalau harga itu bermain dalam range sekarang, sebagai satu contoh. Begitu juga apabila sektor perkhidmatan, misalnya daripada sektor borong dan runcit, yang sekarang ni paling terkesan akibat daripada ancaman COVID-19 ini. Sektor services misalnya hotel, rangkaian pengedaran, borong dan runcit. Kalau kita tengok retail misalnya di pusat-pusat membeli belah yang begitu besar, yang sekarang ini hampir kehilangan pelanggan dan sebagainya. Jadi kalau kita gabung ke semua itu, soalan Zikri tadi adalah apakah dengan sedikit pengetahuan yang kami ada ketika berada dalam anggota Jemaah Menteri, tahu bagaimana Kementerian Kewangan mengolah dan menyusun pendapatan dan perbelanjaan kerajaan, saya fikir kedudukan kewangan kerajaan sekarang menjadi sangat-sangat runcing. Jadi bukan sekadar soal pembiayaan ke atas jaminan pemberian kerana kehilangan kerja ataupun kerana tak bekerja dalam tempoh itu baru satu segmen kecil. Tapi kita kena ingat, kita ada komitmen pembayaran hutang. Kalau kita lari daripada jadual itu akan menjejaskan kedudukan kita dari segi rating agencies. Kita boleh kemudian mengambil hutang lagi, tetapi kita harus membayar dengan interest yang lebih tinggi. Itu akan memberi kesan jangka panjang pada kedudukan kewangan kerajaan. Jadi sebab itu saya cuma ambil contoh ketika pembentangan bajet dengan anggaran hasil minyak berasaskan $62 per barrel, sekarang ni menjunam sehingga 30, itu baru satu segmen. Belum tengok lagi sumber-sumber pendapatan yang lain. Dan itu cukup untuk menjelaskan bagaimana meruncingnya kedudukan kewangan kerajaan. Kalau kita flashback balik ketika negara berdepan dengan masalah krisis ekonomi pada tahun 97-98, pada waktu itu kita dapati banyak syarikat-syarikat besar bergelut untuk membayar pinjaman bank mereka. Mereka tak mampu pun bayar interest, usahakan principal, usahakan pinjaman pokok. Nak bayar atau nak servis interest pun mereka menggelupur pada waktu itu. Kerana itu, kerajaan pada waktu itu memberikan banyak kelonggaran. Misalnya dari segi definisi non-performing loan, instead tak mampu bayar 3 bulan berturut, dia prolong kepada 6 bulan misalnya. Ataupun kemudian diwujudkan pula dana harta untuk mengambil alih syarikat bermasalah, diuruskan dan segala macam. Institusi kewangan pada masa itu diminta untuk melakukan merger, pencantuman dan sebagainya. Kalaulah polisi pada waktu itu yang dilihat berjaya untuk menyelamatkan kedudukan pada waktu itu, sebab apabila institusi perniagaan besar-besar ini diberikan some breathing space, kelonggaran daripada aspek penguatkuasaan berdasar pada undang-undang yang ada, maka dengan sendirinya pekerja di dalamnya itu pun mampu untuk meneruskan pekerjaan dan dapat menikmati pendapatan.
Kalau itu boleh dilakukan sebagai satu langkah luar biasa pada momen ataupun saat yang sukar seperti itu, lebih-lebih lagi lah kalau ianya melibatkan rakyat biasa. Kalau tadi soalan tadi menjurus kepada pekerja dalam sektor perbankan, ya, yang berpotensi kehilangan punca pendapatan 2 atau 3 bulan, ya, sudah tentulah kerajaan berada pada position yang mampu untuk memberikan solution atau jalan keluar kepada perkara ini. Sebab perbandingan saya tadi adalah kalau institusi yang besar dan bermasalah pun kerajaan boleh selamatkan dengan melonggarkan beberapa aspek kekuasaan ataupun mengubah suai definisi terhadap sesuatu perkara yang berkaitan misalnya non-performing loan, tempoh mampu bayar balik, tak mampu bayar balik. Lebih-lebih lagi lah kerajaan sekarang sebenarnya mampu buat kalau ianya membabitkan rakyat jelata sepenuhnya.